Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Alright, so first of all saya nak cerita tentang kiraan moratorium. Okay, pendapat saya lah, moratorium ni kalau ikutkan korang ambil je. Senang cerita ambil je. Okay, so siapa yang tak pernah tahu lagi apa kita punya repayment schedule, okay, saya tunjuk kat korang. This is our repayment schedule kalau kita apply loan rumah lah. Okay, so sebagai contoh, kita punya rumah harga 300,000. Okay, katakanlah interest rate 4.2, loan 420, which is 420 bulan selama 35 tahun, dan kita punya loan amount termasuk MRTT semua tu 285. Okay, so katakanlah kita apply loan pada bulan 1 2016. Okay, monthly repayment kita sebulan lebih kurang dekat 1,003. Okay, yang lain ni kalau nak cerita detail nanti takut korang tak faham. Alright, so senang cerita, loan rumah untuk rumah harga 300,000, 90 plus 5, which is 95%, 285. Okay, monthly payment korang adalah 1,296. Alright, so dengan 1,296 ni, apa yang akan jadi ketika moratorium ni jalan? Senang cerita macam ni. Ia depends kepada berapa lama hutang korang. Okay, kalau korang perasan, kita punya monthly payment adalah lebih kurang. Every month adalah lebih kurang. Beza sikit-sikit sen-sen lah. So, perbezaan ni adalah disebabkan kita punya konsep iaitu reducing balance. Okay, so dia ada perbezaan sikit-sikit sahaja. So, kalau perasan, awal-awal, okay, saya besarkan, awal-awal total payment kita adalah, okay, saya highlightkan yang kuning untuk korang tengok. Total payment kita adalah 1,296. Okay, untuk first time, awal-awal tu, kita akan bayar banyak interest berbanding dengan principal. Okay, so apa akan jadi? Katakanlah kita dah loan lebih kurang dalam 3 tahun. So 3 tahun, 12, 24, 36. So bulan ke-36, okay, ini adalah kita punya bulanan lebih kurang sama. Okay, ni principal dan ni interest yang kita bayar. So nampak tak perbezaan principal kita tu punya percentage berbanding dengan interest? Okay, so from time to time, katakanlah dah bulan ke tahun ke-10. Tahun ke-10 which is 120 bulan. 120 bulan 120 bulan, korang punya interest korang bayar this much, principal this much, bulanan lebih kurang sama. So, ini bermaksud, korang punya principal makin lama makin banyak, bayar setiap bulan. Korang punya interest makin lama makin sikit. So, sampai hujung ni, kalau korang perasan, last kita punya interest bayar banyak ni, principal banyak, and then total payment lebih kurang sama. Okay, so bila moratorium tu dijalankan, apa yang saya faham kalau saya salah minta maaf lah. So apa yang saya faham dan apa yang dijalankan adalah dia hanya stop interest bulanan, betul. So principal maintain. Okay, principal dia waive, interest bank berjalan. Cuma interest bank tu dia akan charge kita tanpa compounded rate. So bila tanpa compounded rate adalah apa yang akan jadi? Contohnya pada tahun 36 pula, pada bulan 36, which is tahun ketiga, so apa akan jadi? Dia akan maintain dekat sini. So principal kita, opening balance kita tak berubah. Okay, ini yang tidak berubah. So saya color kamera. Okay, ini nak bagi korang faham secara jelas moratorium ni apa yang jadi sebenarnya. Bukannya simply 6 bulan So, interest inilah yang akan di hold selama 6 bulan kalau kita tak bayar apa-apa. So, maknanya loan tu akan start kat situ. Tapi berjalan every month lah. Tanpa compounding. Tanpa compounding tu maknanya dia tidak bertambah lah. So, nanti kalau saya nak cerita dengan korang, compounding interest tu macam mana, saya akan tunjuk financial calculator lah. Alright. So, bila macam ni, apa yang akan jadi? Alright. So, apa yang akan jadi adalah saya bagi tahu korang macam ni. Okay. So, sekarang ni, jumlah loan yang di hold, ni tahun silap. Ini tahun ke-39. Tahun ke-39, silap. Kita pergi ke tahun 36 lah, senang cerita. Nak bagi korang semua senang faham. So, saya patah balik, hitam. Okay, tanpa bold. Dan saya letak no color. Okay, kita ulang Contohnya, pada tahun ketiga, which is bulan ke-36. So, ini kita punya interest, ini kita punya principal, dan ini monthly kita. Lebih kurang sama every month. Tapi kalau korang tengok opening balance, yang ini tidak bergerak. So, maksudnya tidak bergerak, yang tidak compounding tu adalah ini. So, maknanya korang punya interest tu nanti tak akan dicompoundkan ke dalam
opening balance. So, loan korang tak adalah bertambah. Itu yang dimaksudkan oleh pihak bank. Tidak ada compounding. Okay? Compounding interest. So, apa yang akan jadi selama 6 bulan korang tak bayar? So, ini adalah balance korang selama 6 bulan. So, apa yang akan jadi adalah jumlah ini, okay, 96098 ni, saya bawa ke atas lah. Okay. So, dia akan kalikan 6 bulan sebab interest yang akan sama. So, total bulanan adalah this much, which is 5765. Okay, 0.89. So, katakanlah sebulan korang bayar 1296 lah kan. Sebulan bayar 1296. So, sebenarnya berapakah extension korang punya moratorium period? So, korang punya extension moratorium period adalah lebih kurang 4.5 bulan. Lebih kurang macam tu lah. 4.5 bulan. Tak semestinya 6 bulan. Okay? Ini dengan anggapan Dengan anggapan, saya akan tulis, takut nanti orang salah faham. Interest tidak berubah. Okay? Untuk sepanjang 35 tahun. Okay? Sepanjang, bukan 35 tahun. Kalau dah 3 tahun, sepanjang tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan. Alright. So, okay. So, itulah dia. So, maknanya, katakanlah kalau korang dah 10 tahun. 10 tahun, which is bulan ke-120. Okay, bulan ke-120. So, inilah jumlah interest yang akan korang akan tanggung selama 6 bulan. Okay, so maknanya prinsipal tak turun lah. Okay, kalau korang ambil moratorium tu. So, itulah ceritanya. Okay, tak semestinya 6 bulan tambahan. Alright? Sebab apa? Kita mengikut reducing balance. Ini daripada saya lah. So, korang nak percaya tak percaya terpulang. Okay? Sebab saya puas godek-godek. Saya tengok apa yang tak kena macam tak kena je diorang kira kan. So, ini daripada saya lah. Kalau saya salah, mohon maaf Mohon tegur saya. Saya okay. Tak ada masalah. Okay? So, korang faham tentang moratorium period ni? Ada soalan sebelum kita ke topik lain? Okay, so ini tentang moratorium period. Sebenarnya berapa yang tertangguh? Okay, so apa yang akan jadi sebenarnya moratorium ni? Okay, kita tunjuk dekat sini lah. Okay, so moratorium ni apa yang akan jadi sebenarnya? So, saya drawing. Saya draw. So, apa yang akan jadi? Sekarang ni, Sekarang ni, pen. Okay. So, sekarang ni apa yang akan jadi adalah sekarang ni apa yang jadi? Yang ini. Which is, ini kita punya RM, ini kita punya tenure. So, sekarang ni, saya tulis RM, ini kita punya tenure. Tenure kita letak selalunya N. Okay, ini bahasa financial, loan selalu letak tenure N. Jangan tanya saya kenapa lah, susah nak explain. So, sekarang ni, katakanlah kita punya loan 35 tahun. Macam ni, okay, 35 tahun. Okay, so bila moratorium jalan, apa yang akan jadi? Dia akan extend kita punya loan tenure. Dia akan panjangkan sikit. Okay, so itulah yang akan jadi sebenarnya. Okay, dia mengikut konsep reducing balance. Alright, so faham? Okay, kalau tersilap, mohon bagi tahu saya, tapi saya yakin benda ni betul. Okay, so itu adalah satu perkara. Alright. So, settle tentang moratorium punya sembang sebab benda ni orang duk pumpang-pumpang lama sangat, tapi inilah dia yang saya rasa benda ni yang betul. Okay, selepas tengok orang punya komen apa yang ni, apa orang punya komen, apa orang punya respon, tapi bagi saya ini yang sebetulnya. Alright, so kita tambah new slide. Apa yang anda patut buat sekarang ketika moratorium ni? Okay, so pendapat saya adalah go for benda yang boleh dapatkan income yang lebih cepat. Seperti mana live kita sebelum ni, sekarang ni cash is king.
Okay, cash is king. So, korang kena dapatkan duit cepat-cepat, bayar so-and-so. Mana segala hutang claim yang korang tak dapat lagi tu, legal fee daripada bank apa benda ke, collect cepat-cepat, bayar so-and-so. So, bayar so-and-so which means, benda yang korang boleh bayar so-and-so, korang drag seboleh yang mungkin dan rendahkan komitmen bulanan korang. Sebagai contoh, katakanlah kalau ada rumah sewa, bayar sebulan lebih kurang dalam RM1,500, cuba negotiate dengan owner untuk bayar separuh, which is 50%, RM700.5. Ataupun kalau owner bayar hati, dia bagi free tu, Alhamdulillah, rezeki korang lah. So, itu salah satu cara dia. So, duit yang korang dapat tu, korang simpan. Okay, korang simpan sebab cash is king. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Okay, selalunya daripada sejarah yang silam menunjukkan pada tahun 2008 ke 2010, sama juga tahun 98-99, selepas jadinya krisis akan ada beberapa perkara yang berlaku lah, which is yang pertama adalah banyak syarikat akan tutup, banyak company yang akan lay off pekerja. So sekarang ni dengan terjadinya COVID-19, apa yang jadi sekarang adalah majikan, terutamanya SME, diorang terpaksa bayar gaji every month. Katakanlah dilanjutkan sehingga hujung bulan 4, Wallahualam katakanlah bulan 5. So apa yang jadi adalah majikan terpaksa bayar gaji every month, setiap bulan dengan gaji yang samalah tanpa pemotongan. So apa yang akan jadi? Majikan ni bila duit tak ada masuk, staff tak digunakan, dia akan hilang kapasiti dekat situ tau. So maknanya kapasiti yang tidak digunakan. Bila kapasiti tidak digunakan, ia adalah a huge loss kepada syarikat. So selalunya saya nak cerita dengan korang macam mana syarikat yang buat decision. Normally syarikat buat decision macam ni, supaya korang faham dan standby. Alright? So, decision A, normally dia akan buat decision A, berapa banyak loss. Decision B, berapa banyak loss. So, apa yang orang akan buat adalah, diorang kena hit diorang punya break-even point. So, which is, this is the break-even point. Okay? So, untuk hit the break-even point, diorang kena buat decision sama ada decision A ataupun B. Ini nama dia, diorang kena buat cost management. So, diorang kena decide A atau B. Okay, so decision mana yang boleh buatkan diorang hit the break-even point? Katakanlah decision B ni tak boleh hit dia punya break-even point. Okay, so maknanya dekat point sini lah, tak hit punya break-even point. So, dia terpaksa pilih decision A lah. Ataupun mana yang paling dekat decision A. Sebab, korang kena faham BE ni, break-even ni adalah dia punya expenses sama dengan dia punya sales. Sekarang ni sales tak ada. So, dia terpaksa tengok kumulatif selama bulan-bulan yang lepas, adakah sampai break even tu. So katakanlah benda ni terpaksa dilaksana yang terjadi sekarang, dan diorang ada pilihan A yang terbaik, yang which is terpaksa buang pekerja, diorang terpaksa cari supply baru, diorang terpaksa shrink down, diorang terpaksa tutup office. So kemungkinan besar tindakan dan plan A yang akan dijalankan. Alright, so selalunya bila jadi macam ni, kebanyakan orang akan kehilangan kerja lah. Dan ada juga beberapa syarikat yang akan tutup. So terpaksa, tak boleh buat apa. Sebab kalau tak bayar gaji pekerja, akan kena saman kan, betul? Akan kena komplain apa semua. So inilah kebanyakan company yang sahabat-sahabat usahawan saya yang kita bersembang terpaksa buat. Benda ni bukan senang tau nak buang pekerja. 10 orang, 20 orang pun kita dah rasa pedih. Apatah lagi syarikat yang perlu buang ratus-ratus orang, ribu-ribu orang. Okay? So, dengan adanya jadi benda ni, apa yang akan jadi next? Okay? Apa yang akan jadi next akan terdapat banyak lambakan hartanah. Okay? Normally terdapat banyak lambakan hartanah. Benda yang jadi daripada kisah silam, sejarah mungkin berulang. So, terdapat banyak lambakan hartanah dan banyak hartanah yang dijual dengan harga yang sangat murah. Alright? So, ia adalah salah satu advantage kepada investor. So, buyer yang ada duit, okay, siapa yang ada cash, memang king lah kan time ni. Tapi siapa yang tak ada cash, memang sakit lah. Alright? So, sama juga dengan kita, apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita pun kena buat juga. Orang lain usahawan buat, kita pun kena buat juga. What is our plan? Okay, kita kena buat plan A, plan B. Katakanlah kita nak hit this target, which is certain amount. Okay? So, apa yang kita nak kena buat? Kalau kita buat activity A, adakah kita dapat amount X ni? Kalau kita buat activity B, dapat tak amount X ni? So, amount X ni apa yang saya nak bagi tahu korang? Amount X ni sama juga. Kita punya break even. Saya nak bagi tahu korang punya break even. Break even which is, korang punya duit makan minum, korang punya duit belanja, sewa rumah, okay? Korang punya duit apa lagi? Untuk anak-anak, okay? Untuk apa lagi? Yang untuk survive. Yang boleh dapatkan break even korang. Alright? So, the main thing yang kita kena fokus sekarang, termasuk saya, adalah how to survive. So, macam mana nak survive, korang kena dapatkan korang punya break-even point ni. Okay? So, senaraikan segala keperluan korang. Okay? Sama juga saya ada cerita dekat cost structure yang dalam ebook tu. So, senaraikan keperluan korang.
makan, minum, sewa rumah, apa-apa yang patut, dapatkan semua expenses ni dan korang senaraikan. So, itu adalah break-even point korang. Okay? So, katakanlah kalau korang ada duit lebih dan berani sikit untuk spend for marketing, then baru spend. Alright? So, apakah A, apakah B? A, katakanlah korang buat jual beli rumah. B, korang terpaksa buat benda lain sikit untuk cover korang punya overhead expenses ni. Sebab this is your overhead every month. So, korang kena tengok mana satu yang boleh lagi cepat untuk korang hit korang punya break even point. Okay? Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kita memang dalam bidang jual beli hartanah, saya pun tak nak korang lose focus, tapi apa yang saya nak korang lebih fokus sekarang adalah untuk survive. Alright? So, buat apa-apa sahaja aktiviti yang boleh mendapatkan income. Tak ada masalah. Alright? So, yang penting adalah untuk survive dan saya harap sangat benda ni dapat membantu korang. At least korang nampak macam mana nak kena buat. So, kalau untuk lebih jelas, saya cerita dalam Excel. Sebagai contoh, makan siksi rumah 1,000 sebulan. Lepas tu apa lagi? Sewa 1,000 sebulan. Lepas tu apa lagi? Kos anak-anak. Anak-anak lebih kurang, katakan seorang anak, dua orang anak, katakan seorang anak 500, so 1,000. So, lagi apa lagi? Senaraikan few things lagi. Okay. Dan korang akan dapat total perbelanjaan. Okay, untuk keluarga lah. Alright. So, korang dapatkan yang ni dulu. Benda ni yang paling penting antara semua. Benda ni paling penting. And then, selepas dapat amount ni, X amount, okay, korang fokus on income yang, expenses yang untuk business. Okay, expenses yang untuk business yang boleh mendatangkan income semula. Okay, sebagai contoh, kalau korang sekarang jual mask ke sanitizer ke, korang letaklah kos barang. Okay, berapa. Kos barang, kos untuk iklan, rumah, kalau korang boleh dapat buyer. Alright, korang kena senaraikan semua ni dan make sure setiap expenses RM RM1 yang korang spend, okay, korang kena tahu berapa dia punya return. Okay, sama juga dengan ni, setiap RM RM1 yang korang spend, korang kena tahu berapa dia punya return. Okay, supaya benda ni korang akan dapat satu figure which is korang punya sales amount berapa. So, daripada sinilah korang dapat korang punya target income. Okay, so maknanya sini X amount korang dah dapat, and then expense untuk business pula berapa. So, ini adalah hasil yang korang patut kejar. Okay, so sebagai contoh, kos untuk beli barang, mask apa semua tu, sanitizer, katakanlah korang kena spend 2,000. Okay, dan untuk kos iklan rumah, katakanlah sebulan tu korang spend 200. So, korang dah dapat Y amount. Okay, Y amount. Dan daripada Y amount ni, inilah hasil ni lah korang punya break even. Alright, make sure at least sama lah. So, and then go for next lah macam mana nak dapatkan. So, sekarang ni katakanlah amount kat atas ni 3,000. So, yang ni 2,200. So, korang akan dapatkan 5,200 sebulan. So, the next question yang korang akan tanya diri adalah how? Macam mana nak dapatkan 5,200 ni sebulan? Okay? So, macam mana dapat 5,200 ni sebulan? Dengan cara yang macam mana? Okay? So, korang kena fikirkan next lah. So, sebab saya kata, benda ni akan berbalik ke sini juga. So, sekarang ni, saya punya alternatif untuk korang adalah, saya tak boleh pentingkan diri, nak minta korang fokus 100% untuk property semata-mata je, sebab niat kita kat sini memang untuk buat duit, tapi the most important thing adalah untuk korang survive. Benda paling penting adalah untuk korang survive. Katakanlah benda sekarang ni korang menjual barang lagi laju, boleh membuatkan korang dapat amount ni, so go for it. At least kalau tak dapat amount ni, korang dapat cover amount ni. Sebab amount ni yang paling penting untuk makan minum anak family semua. Alright. So, misi pertama adalah this one. Tapi kalau korang boleh dapat this one, okay, at least break even adalah cukup bagus. Okay. So, jangan lupa, setiap kali korang spend untuk rumah, berapa korang punya target untuk hasil untuk dapat. So, korang kena letak kat sini. Selalunya kalau rumah lebih kurang katakan 10%, at least dapat 2,000 lah.
commission tambahan kan, ni hasil. Okay, 2,000. So 2,000 barang normally selalunya tak banyak lah, 3,500 katakan. So at least korang boleh dapat 5,500. So itulah macam mana saya buat pembelanjaan saya lah. Ini secara ringkas ni, bukan detail. Alright. So ada soalan nak tanya, boleh tanya. Hopefully tak terlalu advance lah. Kalau soalan nak tanya, boleh tanya. Sebelum saya off live hari ni tak lama lah, paling lama pun setengah jam. Okay. Apa yang perlu korang buat sekarang adalah sekarang ni kita tak tahu lagi market macam mana selepas ni, sebab yelah kita bukannya ahli silap mata kan, nak tahu what's next. So untuk tentang marketing, kita kena test dulu sama ada respon atau tak. So far hasil yang dapat respon so far daripada Facebook group. Okay, daripada Mudah saya tak dapat call, daripada iProperty saya tak dapat call, daripada Property Guru pun tak dapat call. So the only yang saya dapat call adalah daripada Facebook group. Tapi kalau korang ada cara lain yang boleh dikongsikan, kita alu-alukan. Sebab benda ni penting sebab ini kerjaya kita lah. So buat masa ni, ini saja perkongsian saya. Hopefully membantu anda dan buka mata. Kalau ada soalan, just tanya. InsyaAllah kita akan share pada masa akan datang lah. Okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye.